Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton sekalian, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu di program Ngaji Lane, insya-Allah. InsyaAllah bersama saya Muhammad Safwan bin Ismani dan bersama saya Ustaz Muhammad Hanafi. InsyaAllah kita sama-sama kita selongkar ataupun kita mempelajari bersama ilmu-ilmu mengenai Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah seperti mana yang kita sudah ketahui, kita telah pun masuk ke episod ke-6 Ustaz Masya-Allah. Kan pejam celik tak habis pejam celik. Okey, kita telah bersama pada sesi-sesi yang telah lepas ini di Ngaji Lane ini selama 6 episod sudah, Masya-Allah. Saya harapkan semoga penonton-penonton yang menghantar bacaannya ataupun yang menonton sahaja video kami, insya-Allah semoga kita dapat bermanfaat daripada program Ngaji Lane ini, insya-Allah. Insya-Allah sebelum kita mulakan apa-apa, saya dahulukan Ustaz Hanafi, ada apa-apa kata-kata permulaan bagi Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hidup kita tak lama di dunia ini, hanya sebentar saja. Jadi insya-Allah apabila kita meninggalkan dunia ini, hanya kita bekalkan adalah amalan iman dan amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah bekalan kita. Jadi antara bekalan-bekalan yang kita akan bawa ialah antaranya ialah bacaan Al-Quran kita. Seperti mana saya telah kongsikan sebelum ini tentang syafaat Al-Quran. Cuma antara kelebihan lah, maksudnya banyaknya manfaat membaca Al-Quran ini, antaranya juga bila itu seorang itu membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dia punya otak dia daripada cepat nyanyuk. Ini kata-kata singkat saya daripada Syekh Mutawalli Syarawi ataupun imam yang lain. Para ulama Islam lah yang beritahu bahawasanya apabila kita membaca Al-Quran, maka otak kita akan dipelihara oleh Allah. Mungkin sebab Ustaz kata tadi, sebab Allah seorang itu aktif ke otak dia membaca Al-Quran, jadi Allah pelihara lah. Jadi moga-moga bukanlah kita nak targetkan itu, tak nak nyanyuk kan, takut kan. Sebenarnya kita baca Al-Quran untuk dapat redha Allah. Di samping itu kita juga kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan-kelebihannya yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Hanafi atas peringatan ni, insya-Allah. Ya, betul lah kan, sebab kalau kita selalu dengar pun salah satu daripada cara-cara untuk mengelak daripada demensia ni, katanya kita aktifkan minda kita. Maksudnya dengan apa, kadang-kadang kalau kita lihat, kalau permainan ataupun apa yang dilakukan, kadang ada yang susun-susun shape ke apa semua kan. Salah satu daripada cara kita boleh lakukan adalah dengan membaca Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita mulakan program kita ini dengan seperti biasa, dengarkan bacaan daripada salah satu Imam Bilal di Masjid Darul Makmur, insya-Allah. Lalu selepas ini kita akan dengarkan pula bacaan-bacaan yang telah dihantar oleh penonton-penonton sekalian yang telah anda hantarkan kepada kami, masya-Allah. Pertama dan utama, terima kasih kepada penonton-penonton muslimin dan muslimat yang telah pun menghantar bacaan anda ataupun voice note anda kepada kami. Alhamdulillah. Insya-Allah kita menjemput saudara Riza Idani, betul Ustaz untuk bacakan surah yang kita akan dengarkan pada hari ini, iaitu surah Sad ayat 40 hingga ayat 42. Falyatafaddal ma'jurah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك
هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Reza atas bacaannya, masya-Allah. Insya-Allah penonton sekalian, saya pula giliran saya untuk bacakan makna di sebalik ayat yang telah dibacakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada ayat itu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah peristiwa hamba kami iaitu Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab siksa penyakit. Maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentakkanlah bumi dengan kakimu. Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Lalu kami berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum, bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Masya Allah. Daripada ayat telah saya kongsikan sebentar tadi, kita lihat dasar makna ayat tersebut adalah salah satu daripada mukjizat Nabi kita, Nabi Ayub alaihi salam. Masya-Allah. Kita lihat salah satu daripada mukjizatnya adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan beliau untuk menghentakkan kakinya di bumi, lalu keluarlah air yang menyembuhkan penyakitnya itu. Masya-Allah. Ini salah satu mukjizat yang kita boleh dapatilah daripada Al-Quran. Banyak lagi mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi lain, insya-Allah. Baik. Sesi yang dinanti-nantikan, insya-Allah kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran oleh penonton-penonton kita. Alhamdulillah. Insya-Allah kita dengarkan pertama sekali oleh Puan Safiah ataupun saudara Safiah yang telah menghantarkan bacaannya surah Sad ayat 40 hingga 41. Ustaz bersedia, insya-Allah? InsyaAllah. Baiklah, bismillah. Mari sama-sama kita mendengarkan bacaan saudara Safiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Safiah atas bacaannya, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita dengarkan komentar daripada Ustaz Hanafi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari atau Puan Safiah ya atas bacaan yang alhamdulillah baik. Pada sesi ini saya nak highlight tentang bacaannya. Pertama sekali, ikhfa. Saya telah kongsikan pada minggu lalu tentang ikhfa. Ni pun nun mati, nun sakinah bertemu dengan dal. Huruf dal itu adalah huruf ikhfa. Jadi mesti kita dengungkan. Saya alhamdulillah Puan baca dengan baik. Kemudian nak beritahu tentang highlight sahaja tentang hukum ikhfa yang kita telah belajar. Kemudian dia punya pada huruf hujung, pada ayat kalimah yang hujung, ma'ab wa husna ma'ab, kena jelaskan dia punya qalqalah panggil qalqalah. Begitu juga pada hujung ayat yang nombor 2, azab pun tu kena jelaskan Qalqalah. dan juga yang ketiga, pada ayat ketiga pun qalqalah juga, syarab
syarab. B tu kena, bukan b, syarab, ma'ab, azab, gitu. Kena jelaskan. Dan juga yang tengah-tengah tu yang ada qalqalah pada ayat yang kedua, pada huruf, pada kalimah abadana, wadhkur abadana. Okey. Di sini pun kena b tu kena ni, kena jelas. Ain pun kena jelas. Ya. Ain abadana wadhkur abadana. Ain tu dia kena jelaskanlah sedikit. Dia punya tekan, ya, pasal ain ni huruf ain. wa inna lahu indana ain, akan tekan. Wadhkur abadana wa azab, biar orang kata kena ngada gitu. Nak ain sangat baca Quran kena gitu kan. Kita baca Quran memang kita kena bunyi begitu pasal kita baca Al-Quran. Al-Quran ni bahasa Arab. Kalau kita cakap bahasa Melayu, nak tekankan ain tu baru nampak ngada. Betul. Okay. Nak bezakan huruf lain-lain. Betul. Sebab apa? Bila huruf tertukar, itu yang jadi masalah. Saya kongsi punya sebelum ni antara hamzah dengan ain, ha dengan ha. Maka huruf ain tu dia oleh kerana dia di halkum, huruf di halkum. Ha dengan ain ni huruf kedua huruf di halkum. Jadi maksudnya kita tekan sedikit. Abdana. Ustaz, saya rasa itu Ustaz yang saya boleh kongsi dulu. InsyaAllah mungkin lepas ni pembaca selepas ini mungkin saya seterusnya kita punya perkongsian tajwid kita insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya. Masya Allah. Terima kasih juga kepada saudari Safiah atas perkongsian bacaan Puan. InsyaAllah kita telah manfaatkan bersama apa telah dikongsikan tadi. Sebelum kita dengarkan bacaan seterusnya, insyaAllah kita akan berehat buat sementara. Okey, kita akan beri laluan untuk dengarkan ataupun boleh lihatkan advertisement ataupun kuliah-kuliah di Masjid Darul Ma'mun. InsyaAllah kita bertemu lagi di Ngajilin. Sebagaimana kita mengetahui, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah mengenal bahawasanya Allah Taala itu ada, bahawasanya Allah Taala tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada bergantung kepada apa-apa sesuatu yang lain daripadanya, dan Allah Taala itu esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton sekalian, selamat kembali ke program Ngajilin. Alhamdulillah, insyaAllah kita telah pun tuntun bersama kuliah-kuliah di Masjid Darul Ma'mur. Jadi jemaah sekalian, bolehlah sama-sama kita manfaatkan kuliah yang ada di Masjid Darul Ma'mur. InsyaAllah seperti mana saya ketahuilah, kita doa-doalah semoga dengar-dengarlah insyaAllah pada minggu-minggu akan mendatang ini program-program di Masjid Darul Ma'mur, kuliah-kuliah kita akan kembali fizikal insya-Allah ya Ustaz ya. Insya-Allah kita doa-doa semoga program fizikal ini berlanjutan sehingga bila-bila lah maksudnya. Kita harapkan sebegitu insya-Allah. Insya-Allah di program kita Ngajilin ini pada waktu ini kita masih lagi di online. Insya-Allah kita belum ada lagi fizikal. Insya-Allah kita doa-doakanlah pada masa akan datang ya. Okey, untuk online pula insya-Allah kepada penonton, muslimin, muslimat, hajah, haji dan semua yang menonton video kita ini, bolehlah anda hantarkan bacaan anda. InsyaAllah di akhir rancangan ini kita akan kongsikan ayat yang boleh anda bacakan. Anda bacakan ni tiba-tiba jadi ni jadi baku. Anda bacakan ke WhatsApp kami 97894148. Boleh hantarkan suara anda, voice note. Lalu kita akan dengarkan bersama pada episod akan datang insya-Allah ya. Baik, kita pada waktu ini kita akan dengarkan bacaan oleh orang yang telah menghantar ataupun peserta kita lagi. Okey, kedua iaitu Puan, namanya di sini nama klasik Ustaz Siti Rofiah, Puan Siti Rofiah. Okey, masya-Allah. Iaitu Puan Siti Rofiah akan bacakan surah Sad yang telah kita mintakan ayat 40 hingga 42 insya-Allah. Boleh sama-sama kita manfaatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Sadaqallahul Azim. Jadi, terima kasih kepada Puan Siti Rafiah atas bacaannya juga Ustaz Hanafi. Bagaimana dengan bacaan Puan ini? Adakah nya cukup tak Ustaz? Alhamdulillah. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih ke atas Puan Rafiah, Siti Rafiah, kerana sudi mengkongsikan bacaan bagi kita semua. Alhamdulillah, bacaan yang baik Ustaz. Cuma mungkin kita kadang-kadang kita baca Quran kita tak sedar tahu kita punya mana kita sepatutnya. Kadang-kadang gitu. Kadang imam solat pun kadang-kadang gitu. Maksudnya dia punya bacaan dia tak perasan. Dalam bacaan tu yang saya perhatikan, alhamdulillah saya seluruhnya sangat baik bacaan. Cuma pada kalimah urqud dha tu terbunyi d. Actually dia ada d tu biasanya ada lantunan. Lantunan ni adalah bukan sifat huruf qalqalah hukum untuk qalqalah. Ada lantunan. Jadi urqud ni dia terus mati gitu. Dia terus matikan jadi d lagi. Pasal dot ni bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah kita telah kongsikan sebelum ini. Betul. Dia baju di toko. Ba, jim, dal, to dengan ko. Da koto di toko duduk kali ya. Baju di toko, baju da koto. Jadi lebih dot tidak. Jadi bila bacanya urqud urqud birijalik, itu yang perlu kita ambil perhatian lah. Sebab tu kita juga penting untuk kita baca Quran dengan telaki. Jadi kadang-kadang kita punya spotlight yang kita nampak, biasanya spotlight yang kita nampak, guru kita boleh perasan ataupun tahu, atau orang yang tasmi' lah, orang yang simak, orang yang dengar tu tahu kita punya bacaan kesalahan, jika terdapat kesalahan. Okay, seterusnya apa yang kongsikan pada hari ini ialah tentang cara bacaan hamzah wasal. Cara bacaan hamzah wasal. Hamzah wasal ini yang dimaksudkan ialah apabila pada permulaan ayat, pada permulaan ayat dalam Al-Quran dia ada hamzah, tak ada baris. Dia pada awal permulaan ayat di dalam Al-Quran, huruf hamzah, dan huruf hamzah itu tiada baris. Hamzah wasal ini apabila hamzah tu, kalau di sini dalam ayat ini, sebentar, kalau dalam ayat ini dia dekat ni sini, maaf, di sini nampak huruf hamzah itu atas dia ada sad, macam ada sad, tapi sad tu tak ada punya ekor dia, tak ada rumah dia atau tak ada ekor dia, atau lebih hamzah wasal. Satu lagi hamzah qata'. Hamzah qata' tu mungkin lain kali. Jadi dia tak ada baris. Jadi macam mana kita nak baca je, al, a ke, i ke, u, dia sama ada tiga saja cara bacaan dia, sama ada a ataupun i ataupun ada u. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang cara baca hamzah wasal pada awal permulaan ayat di dalam Al-Quran. Bukan dalam hadis pula dia ada lagi perbincangan dia, iaitu saraf dan sebagainya, ilmu saraf. Jadi Al-Quran saja. Kalau kita lihat kepada cara untuk baca ataupun senang kaedah untuk bacaan
hamzah wasal di dalam Al-Quran, macam mana kita nak baca dia? Adakah atas, baris atas, baris bawah ataupun baris depan? Kalau dalam ayat ini urqud kan, alhamdulillah dua pembaca yang berlepas semua baca dengan betul, iaitu dengan dengan bacaan dhammah, baris hadapan. Bagaimana pula untuk ayat-ayat yang lain ada kan. Jadi untuk kaedah kita tahu cara baca hamzah wasal tersebut, kita kena lihat pada huruf ketiga daripada kalimah tersebut. Kalau huruf ketiga itu baris dhammah, maka hamzah wasal itu juga dibaca dengan dhammah. Seperti ayat ini, urqud birijlik. Itu pertama. Jikalau huruf yang ketiga itu baris bawah, maka huruf yang hamzah wasal itu juga baca dengan baris bawah. Contohnya ihdinas hamzah alif, hamzah wasal, ha, dal. So dal tu ada huruf yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jika dia punya huruf ketiga itu baris atas, maka juga hamzah wasal itu dibaca dengan baris bawah. Contohnya surah Yasin. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Jadi itulah antara kaedah untuk baca hamzah wasal. Jikalau hamzah wasal selepasnya lam, saya rasa tak ada masalah. Semua tahu, saya rasa semua ramai tahu kot rasanya. Contohnya surah Fatihah lah, kan tak ada apa ni, tak ada baris. Tapi hamzah wasal itu selepasnya lam. Biasaannya memang baca dengan baris atas. Contohnya sebentar kalau selepasnya alif, selepasnya ada lam, maka dibacalah dengan baris atas. Itu Ustaz sahaja yang boleh saya kongsikan, insya-Allah. Masya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi tu dah termasuk hukum lain, hukum Qamariyah dengan Syamsiyah pula. Betul Ustaz. Masya-Allah. Okey. Semoga kita bermanfaat. Kita dah dengarkanlah untuk hukum-hukum untuk hamzah wasal. Insya-Allah. Saya rasa hamzah wasal dalam Al-Quran ni banyak Ustaz, banyak kali dia ulang-ulang. Jadi kita harus ambil perhatianlah cara-cara bacaan hamzah wasal ini, insya-Allah. Baik. Terima kasih pada Puan Siti Rafi'ah atas bacaannya. InsyaAllah kita akan dengarkan lagi satu puan. Jadi hari ini, minggu ini, semua yang hantarkan bacaan-bacaan mereka adalah muslimah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada puan-puan yang telah hantarkan bacaan anda. Baik, pembaca yang ketiga namanya Puan Nur Hayati. InsyaAllah Puan Nur Hayati juga akan bacakan ayat yang sama, surah yang sama. Bila sama-sama kita manfaatkan dari bacaan tersebut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ Urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih Puan Nur Hayati atas bacaan yang masya-Allah. Insya-Allah Ustaz, bagaimana Ustaz bacaan Puan Nur Hayati? Fadhal. Alhamdulillah. Pertama sekali nak ucapkan juga terima kasih kepada Puan Nur Hayati kerana sudilah kongsi dengan kita semua pada hari ini bacaannya yang baik. Semua perkara yang perlu kita take note tentang cara sebutan huruf itu. Kalau kita lihat yang pertama itu wa inna lahu indana lazulfa. Zai ni kita kena jelaskanlah. Zai ni kena lebih tebal daripada zal. Tetapi tidak tebal sangat macam mudhad. Itu dia lidah kita tu dekat ni gigi kacip kita di sini. Zulfa wa inna lahu indana la zulfa idza zulzilatil, gitulah cara sebutan huruf zal ataupun huruf zai. Juga Ustaz, kalau kita lihat ayat yang kedua tu Ustaz, nombor 2 tu, yang ayat yang kedua, yang pertama tu wadhkur, dia kena beza dengan huruf zai Zai. tak boleh wazkur. Kita wazkur. Macam sama tapi sebenarnya kita tak bezakan. Itu di sini huruf zal dia kena lebih tipis sikit. Wadhkur. Puan Hayati baca alhamdulillah bagus. Cuma itulah zai tu kena lebih jelaskan. Kemudian wadhkur abdana ayyuba. Kena ambil perhatian dia ada sabdu di situ, tekan sedikit. Yuba, jangan kabut. Ayyuba, 2 harakat. Kemudian iznada rabbahu, sebenarnya dia sambung dia tak boleh berhenti di situ. Patutnya kena sambung. Kalau kita nak stop, pasal situ tak ada tanda stop. Kalau kita dah stop kat situ, mungkin nafas, kita kena ambil sedikit huruf yang sebelumnya, dia kena ulang. Contohnya dia baca gini, wadhkur abdana ayyuba idnada rabbah, tak ada nafazan. Idnada rabbahu anni, dia kena ambil balik Belakang satu kalimah, satu atau 2 kalimah selepasnya. Maksudnya kalau bertalaki, kalau belajar guru, insya-Allah guru tu akan beritahu baca daripada iznada yang sesuai. Asal segi ayatnya itu lebih sempurna lah kalau baca nada rabbahu. Iznada. Kemudian anni massa, kena jelaskan massaniyash syaitan. Itu saya rasa kena betulkan sedikit je bacaannya. Anni massaniyash syaitan, anni massaniyash syaitan. Kemudian sama juga yang akhir sekali pada yang terakhir tu urqud birijlika hadza mughtasal. Saya rasa adakah puan stop di situ? Kalau stop di situ sebenarnya ayat tergantung. Kalau nak stop baik ada waqaf, ada tanda waqaf tu. Urqud birijlik. Walaupun seperti mana saya terkongsikan, waqaf sili lebih baik kita teruskan. Kalau kita sambung bacaan itu lebih baik, lebih aula. Itu namanya waqaf sili, sambung lebih baik. Tapi kalau itulah, kalau tak ada nafas, mungkin nervous ke, urqud birijlik hadza, boleh stop di situ, kemudian sambung daripada teruskan hadza. Kalau urqud birijlika hadza mughtasal, saya rasa ayatnya macam tak kena nak berhenti di situ. Wallah a'lam. Allah, terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Jadi samalah kalau kita berbual bicara dengan orang pun, kalau kita berhenti setengah jalan, kita pun tak dapat faham apa yang nak sampaikan. Sama juga dalam baca Al-Quran lah maksudnya. Bila kita nak berbual itu, kita bacalah ayat mana yang kita nak mampu, maksud kita tarik balik. Maksudnya itu sebab itulah kalau saya belajar dengan guru saya, kalau selalunya saya kena marah lah. Sebab apa? Sebab
nak kena tahan nafas tu. Dalam Al-Quran mungkin itu salah satu perkara yang penting lah. Tapi insyaAllah lama-lama kita lazimkan baca Al-Quran, lama-lama nafas kita pun tiba-tiba saya rasa boleh baca dengan panjang, dengan natural ni lah. Dengan baik, insyaAllah. Baik, jemaah sekalian ataupun penonton-penonton di rumah, terima kasih kepada puan-puan yang telah menghantarkan bacaan anda kepada kami. InsyaAllah saya percaya ramai yang menonton Ngaji Lain ini, program Ngaji Lain ini ramai bermanfaat daripada bacaan-bacaan anda dan juga daripada ilmu yang telah dikongsikan oleh Ustaz Hanafi tadi. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, berikut sahaja ayat-ayat yang telah kita terima daripada penonton sekalian. InsyaAllah seperti mana kita ketahui, ini telah pun masuk episod yang ke-6, sesi ke-6 lah kita adakan Ngaji Lain ini insyaAllah. Dan insyaAllah pada 2 minggu akan datang, sesi minggu ketiga nanti ialah sesi terakhir kita. Okay? Seperti mana telah disebut Ustaz Hanafi tadi, setiap yang hidup kita akan berhenti, kita akan berhenti juga kan. Kita kan hidup yang akan mati juga. Kita Ngaji Lain ni bukan mati saja, tapi kita berehat buat sementara. InsyaAllah doa-doa lah semoga pada tahun akan datang kita akan dapat buat lagi program ini. Kita akan sama-sama manfaat daripada program ini. Tapi jangan risau, insyaAllah akan ada ayat lagi untuk minggu akan datang ini, minggu ketiga nantilah insyaAllah. Baik, insyaAllah tanpa silu saya kongsikan insyaAllah ayat yang anda boleh bacakan untuk episod akan datang. Berikut adalah ayatnya insyaAllah. Okey, insyaAllah ayatnya kita akan kongsikan di ruang komen dan juga kita akan post pada keesokan harinya lah insyaAllah. InsyaAllah penonton-penonton sekalian, muslimin dan muslimat boleh hantarkan bersama bacaan anda, lalu hantarkan kepada kami voice note anda melalui WhatsApp dan hantarkan kepada 97894148. InsyaAllah pada minggu-minggu akan datang ini kita akan dengarkan bersama, kita dengarkanlah, kita manfaatkan bersama. Walaupun anda rasa okey ke, bacaan rasa tak okey ke, rasa bagus ke, tak bagus ke, macam mana, tak apa. InsyaAllah mana-mana pun kita dapat manfaat bersama. Semoga kita dapat pahala juga kepada kita, insyaAllah. Baik, Ustaz Hanafi telah pun berada di akhir rancangan. InsyaAllah terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsian-perkongsian tadi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kali terakhir untuk tahun inilah pada minggu akan datang, pada episod akan datang insyaAllah. InsyaAllah sebelum kita akhiri sesi atau program kita pada hari ini, sama-samalah kita bacakan bersama seperti biasa doa selesai kita selesai baca Al-Quran insyaAllah. Baik Ustaz, sudah mula? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. InsyaAllah semoga Al-Quran menjadi hujah yang kuat bagi kita semua insyaAllah. InsyaAllah penonton sekalian, kita akan berjumpa pada episod akan datang pada minggu ketiga bulan Disember nanti insyaAllah. Kalau susah ataupun jika susah cari yang lain, carilah di Ngaji Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.